Tan Sri Harusani di negara ini adalah tidak asing lagi-lagi di negeri Perak. Ini kerana insan ini adalah orang yang paling lama menjawat jawatan mufti, iaitu sejak 1985, dan cukup lantang dalam menyuarakan pandangan. Malah tak kurang juga yang menggelarkannya sebagai salah seorang mufti kontroversi di Malaysia. Beliau adalah orang yang terlibat dalam usaha menghapuskan amalan khurafat dan syirik di Istana Perak ketika di awal tempoh pelantikannya sebagai mufti. Usaha itu termasuklah seperti menghentikan amalan memasang sangkar-sangkar di sekeliling istana. Berdasarkan Memoir Harusani Zakaria, dia akan jadi mufti. Di bab 7 memoir itu ada diceritakan tentang tugas-tugas terawal beliau selepas dilantik sebagai mufti kerajaan negeri Perak. Harusani berkata pada suatu hari beliau masuk ke Istana Perak dan melihat alat yang dikenali sebagai sangkar-sangkar di sekeliling istana. Bila ditanya kepada petugas istana, mereka menjawab yang itu semua adalah adat. Bila dengar jawapan itu, Harusani bertanya lagi, sama ada yang tinggal di istana ni manusia atau jin? Mereka jawab manusia, iaitu Sultan, dan Harusani pun berkata, kalau Sultan yang tinggal di istana itu, kenapa kita pasang sangka-sangka untuk jin ini? Sultan bukan jin, Sultan adalah manusia. Apakah orang Perak bersultankan jin ke? Kata Harusani dipetik dari memoir beliau. Selepas itu Harusani mengarahkan supaya semua sangkar itu dibuang, walaupun dapat bantahan daripada orang besar istana. Selain itu ada juga amalan menyembelih kerbau dan kepala kerbau itu ditanam di bawah tempat mandi. Amalan itu turut dibantah dan dihapuskan oleh Harusani kerana mengandungi unsur syirik. Memangsuhkan upacara tabal jin dan pemakaian ular emas. Antara amalan yang menjadi masalah besar menurut Harusani di Istana Perak pada masa itu adalah amalan tabal jin, iaitu adat menabal jin pada sebelah malam dan siangnya pula istiadat pertabalan Sultan Perak. Ini kerana dipercayai bahawa seseorang sultan itu didampingi oleh jin-jin. Berdasarkan cerita beliau, amalan ini bermula apabila semua orang yang berpakaian hitam masuk ke dalam dewan, menutup lampu dan hanya menyalakan lilin. Selepas itu, pawang diraja akan menyempurnakan upacara berkenaan. Maklum tentang amalan itu, Harusani kemudiannya segera menghadap Sultan Perak, almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah, dan tanya tentang rasionalnya amalan itu diteruskan. Harusani juga membaca ayat 6 dari surah Jin yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Jin ayat 6. Tambah Harusani, disebabkan kesombongan jin itulah mereka berani minta kita memberikan sajian seperti sembelihan lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Amalan-amalan itu tak lain dan tak bukan hanya menjerumuskan kita semua ke dalam lembah syirik semata-mata. Mendengar nasihat dan penerangan itu, Sultan Azlan bersetuju dengan Harusani dan memperkenankan supaya amalan tabal jin dimansuhkan dari istiadat Istana Perak. Amalan itu kemudiannya diganti dengan istiadat tabal pusaka yang hanya sekadar diiringi paluan nobat sebagai alat kebesaran dan dijirus air mawar, selain tak ada mentera yang digunakan. Dalam pada itu beliau juga ada mengarahkan supaya adat pemakaian perhiasan emas berbentuk ular dimansuhkan selepas mendapat perkenan daripada Sultan Perak. Saya beritahu kepada Sultan pada zaman Fir'aun menjadi raja dahulu, dia memakai perhiasan sedemikian kerana ular itu lambang Tuhan mereka, sebab ular membunuh orang, kata Harusani, sebagaimana dipetik dari memoir beliau. Walaupun begitu, usaha beliau ini pun datang dengan risiko sebab ia berkait rapat dengan alam mistik. Dalam usahanya menghapuskan amalan khurafat di istana, pada suatu malam Harusani pun meminta kepada petugas-petugas istana menunjukkan kepadanya di mana tempat yang dikatakan ada jin di istana berkenaan. Para petugas pun menunjukkan sebuah kerusi yang didakwa menjadi tempat duduk jin di istana.
Disebabkan mahu menghapuskan kurafat, beliau pun memberanikan diri mencabar jin itu menunjukkan diri dan duduk di atas kerusi berkenaan. Tapi pada masa itu, tak ada apa-apa yang jadi sampailah Harusani sedar yang pahanya bengkak menggelembung. Secara tiba-tiba bila sampai di rumah, jadinya selepas solat subuh Harusani pun tanya kepada jemaah di masjid, kalau mereka kenal sesiapa yang pandai tentang ilmu terkait gangguan jin. Jemaah pun bagi tahu tentang seorang tua penggunting rambut di Sungai Rokam. Harusani pun berjumpa dengan lelaki tua itu dan sambil gunting rambut, beliau pun tanya sekali pasal pahanya yang bengkak secara tiba-tiba itu. Tukang gunting itu meminta saya bawakan sirih pinang. Saya sememangnya sudah bersedia dengan bahan itu sebab telah tahu serba sedikit tentang permasalahan dengan jin, kata Harusani dipetik dari memoir beliau. Esoknya Harusani sekali lagi berjumpa dengan tukang gunting itu untuk berubat. Tukang gunting tersebut ada tanya kenapa beliau berani sangat cabar jin. Kemudiannya orang itu pun tiup ke dalam telinga Harusani dan dengan sendirinya bengkak itu pun hilang. Salah satu amalan yang menurut Harusani masih belum berjaya dihentikan olehnya adalah perasap keris, iaitu amalan yang dilakukan apabila alat-alat di istana keris, tombak, perkakas diraja, alat-alat kebesaran diraja dan semua jenis senjata berpindah tangan daripada sultan yang telah mangkat kepada sultan yang baru ditabalkan. Bagaimanapun masih ada beberapa amalan yang masih dibenarkan dan dikekalkan sehingga ke hari ini, seperti istiadat mencecah kaki di beting beras basah dan istiadat mengambil air bersiram 7 kuala Sungai Perak. Ini kerana bagi Harusani, beting beras basah hanya perbuatan simbol. Sultan Perak pertama yang bercemar duli turun di beting berkenaan, manakala air 7 kuala sungai pula menunjukkan lambang 7 kuasa daerah di Perak yang pada masa dulu menjadi sempadan negeri. Jadinya apa yang dilakukan oleh Harusani ini memang sesuatu yang berani, kerana ada antara amalan yang dimansuhkan itu dah pun diamalkan sejak sekian lama. Ia juga membuktikan yang Harusani seorang mufti yang tegas, terutamanya berkaitan isu kesucian Islam. Sumbangan beliau akan terus dikenang sampai bila-bila. Tan Sri Harusani mula menjawat jawatan sebagai mufti negeri Perak bermula tahun 1985 sehingga menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 30 Mei 2021. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham dan juga almarhum Sultan Azlan Shah yang sama-sama membawa perubahan dalam istiadat di Istana Perak. Sekian.